Salam sejahtera, nama saya Nur Zushian. Nombor matrik saya ialah A202598. Hari ini saya akan membentangkan laporan projek saya iaitu Kepemimpinan Abad ke-21. Laporan projek saya ini mempunyai 3 isi kandungan. Yang pertamanya, wawasan saya. Kedua, 5 sifat kepemimpinan dan ketiga, orang-orang yang boleh menjadi idola untuk membangunkan sifat-sifat pemimpin. Yang pertamanya, wawasan saya. Wawasan saya adalah untuk menjadi seorang pemuda yang sentiasa peka akan kepentingan peningkatan diri supaya saya akan fokus pada perkembangan diri seperti kemahiran komunikasi, kebolehan dalam menyelesaikan masalah dan pengembangan kompetensi sosial selain akademik. Hal ini adalah untuk menjadikan saya seorang insan holistik yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani supaya dapat memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, keluarga dan masyarakat. Wawasan ini mempunyai beberapa ciri smart. Yang pertamanya, spesifik. Saya berpengalaman untuk meningkatkan kemahiran dalam berbicara di hadapan umum. Kedua, mengukur iaitu measurable. Saya akan aktif melibatkan diri dalam kempen-kempen kepemimpinan supaya mempunyai peluang untuk berbicara di depan orang ramai. Saya akan melibatkan diri dalam sekurang-kurangnya 3 kempen atau program yang membolehkan saya berbicara di depan orang ramai seperti sebanyak 100 orang. Ketiga, iaitu boleh dicapai, achievable. Pada pendapat saya, mungkin tidak realistik bagi saya untuk menyiasatkan untuk menjadi pembicara yang ulung dalam masa yang singkat. Jika saya hanya mempunyai sedikit pengalaman berbicara di hadapan umum. Oleh itu, saya akan mencapai tahap berbicara yang lebih berkeyakinan terlebih dahulu, iaitu bermula berbicara di hadapan 50 orang sebelum berbicara di depan 100 orang. Relevan. Yang seterusnya, relevan. Wawasan ini adalah relevan dalam dunia yang berubah dengan cepat dan biasanya peluang hanya akan diberikan kepada seseorang yang berani menunjukkan diri dengan berbicara di depan orang ramai. Yang akhirnya, masa, time bound. Saya akan meningkatkan kemahiran dalam berbicara di hadapan umum dengan menghadiri kursus selama 6 bulan untuk memperkasakan kemahiran berbicara saya. Yang kedua, iaitu 5 sifat kepemimpinan yang saya memiliki dan boleh dipertingkatkan ke aras yang tinggi. Mula-mulanya, saya akan bermula dengan pengetahuan luas. Pada mulanya, saya akan mengenal pasti maklumat dan minat diri saya dan sentiasa pasti maklumat pembelajaran saya adalah spesifik dan relevan dengan minat saya. Selain itu, saya perlu menguruskan masa dan sumber-sumber untuk pembelajaran saya. Saya akan tetapkan jadual yang konsisten untuk membaca, menonton video, menghadiri kursus atau melakukan kajian dalam bidang yang dipilih. Saya juga akan menjalinkan hubungan dengan pakar atau individu yang mempunyai pengetahuan dalam bidang yang saya minati. Hal ini membolehkan saya belajar dari pengalaman dan pandangan orang lain. Akhir sekali, saya juga memahami bahawa pembelajaran adalah sesuatu proses yang berterusan. Oleh itu, saya akan sentiasa terus untuk mencari pengetahuan baharu. Yang seterusnya iaitu berani. Saya menyadari bahawa kesedaran adalah kunci untuk perubahan. Saya akan mengenal pasti kelemahan saya dan situasi di mana saya berasa takut atau ragu. Adakah saya takut untuk berbicara di depan umum, mengambil risiko atau mencuba perkara baru? Oleh itu, untuk membangunkan sifat berani, saya akan mula dengan maklumat yang mudah. Contohnya, jika saya takut berbicara di depan umum, saya akan bermula dengan berbicara yang lebih kecil kepada kumpulan kecil. Selain itu, saya akan melakukan latihan yang dapat membantu saya menghadapi ketakutan seperti latihan simulasi untuk menghadapi situasi yang menakutkan. Akhirnya, saya juga akan bertemu dengan individu yang berani atau inspirasi yang boleh memberikan sokongan dan nasihat kepada saya. Seterusnya, berwawasan. Untuk sifat ini, saya akan mula dengan kesedaran diri yang mendalam dengan mengenali kekuatan, kelemahan, minat dan nilai-nilai saya. Saya akan berusaha memahami bahawa wawasan
muncul daripada pemahaman tentang keberbagaian dunia. Selain itu, saya juga akan mencuba sedaya upaya untuk menerokai bidang-bidang baharu dan melakukan perkara-perkara yang belum pernah saya cuba sebelum ini. Tambahan pula, saya akan mencari peluang untuk berbual dengan orang lain yang mempunyai pandangan yang berbeza atau pengalaman yang berbeza daripada saya. Hal ini akan membantu saya memahami perspektif yang berbeza dan membina wawasan yang lebih baik. Akhir sekali, kita haruslah meningkatkan kesedaran diri dan kesedaran sosial kerana kesedaran diri membolehkan saya memahami bagaimana saya merasai dan berfikir. Kesedaran sosial juga membantu saya memahami bagaimana orang lain merasai dan berfikir. Yang selain itu, berdepan dengan cabaran. Langkah pertama adalah kesedaran cabaran yang saya hadapi. Saya perlu mengenal pasti cabaran apa yang sedang atau mungkin akan saya hadapi. Seterusnya, saya haruslah mengubah perspektif saya terhadap cabaran. Contohnya, saya perlu lihat cabaran sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Saya haruslah mengalihkan fokus daripada rasa takut kepada pemahaman bahawa cabaran boleh membentuk diri saya menjadi lebih kuat dan berdaya tahan. Selain itu, saya perlulah mengemukakan pelan tindakan yang berstruktur untuk mengatasi cabaran tersebut. Saya akan berfokus pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapi cabaran dengan berkesan. Akhirnya, saya akan mencari sokongan daripada rakan, keluarga atau profesional jika perlu. Hal ini dikatakan demikian kerana berkongsi cabaran saya dengan orang lain dapat mendapat pandangan yang berbeza dari perspektif mereka yang mungkin dapat membantu kami menyelesaikan masalah yang lebih berkesan dan cepat. Akhirnya, pandangan saya ialah kuat dan sihat. Pada mulanya, saya haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Saya perlulah makan makanan yang seimbang, melakukan latihan fizikal secara berkala dan tidur yang cukup adalah asas kepada kesihatan fizikal yang kuat. Saya juga mestilah melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk mengesan masalah kesihatan sejak awal. Selain itu, saya patutlah menguruskan stres dengan berkesan untuk kesihatan mental dan fizikal kita. Saya juga boleh mengamalkan teknik penenangan dan hobi seperti meditasi, yoga atau bersenam untuk membantu mengurangkan stres saya. Seterusnya, saya juga memerlukan sokongan sosial daripada keluarga, rakan dan komuniti. Hal ini kerana mempunyai rangkaian sokongan sosial boleh membantu saya menghadapi cabaran dan mengurangkan risiko kesepian. Akhir sekali, orang-orang yang boleh menjadi idola saya untuk membangunkan sifat-sifat pemimpin. Yang pertama sekali ialah Mahatma Gandhi. Hal ini dikatakan demikian kerana Gandhi memperlihatkan kedabahan yang luar biasa dalam perjuangan untuk kemerdekaan India dari penjajahan British yang amat dikagumi oleh saya. Seterusnya, orang yang boleh menjadi idola untuk membangunkan sifat-sifat pemimpin ialah Nelson Mandela. Saya amat mengagumi Nelson Mandela yang memainkan peranannya secara luar biasa dan kita dapat belajar hal penting dari hidupnya. Beliau adalah contoh kesabaran yang luar biasa. Beliau menjalani penahanan selama 27 tahun namun tetap bersikeras pada visi perdamaian dan kesetaraan. Akhir sekali, orang-orang yang boleh menjadi idola untuk membangunkan sifat-sifat pemimpin ialah Elon Musk. Elon Musk merupakan pendiri dan CEO SpaceX dan Tesla. Beliau dikenal kerana visi dan kepemimpinannya. Elon Musk dikenal kerana memiliki visi yang bercita-cita tinggi untuk masa depan seperti penjelajahan luar angkasa dan mobil listrik yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih.